Okey, ini dulu. Okey. Kita dah ada 112. Okey. Lagi 40 orang. Okay, it's okay. Siapa yang belum isi sambil-sambil, siapa yang belum isi borang kehadiran boleh isilah sambil-sambil kita start. Kita recap dari apa kita buat semalam. Okey, semalam kita pergi pada tajuk terakhir, pertukaran pemolik ubah, change of variable. Sedalam ni kita ada gambaran tunggal dan gambaran yang kita dah jumpa dulu masa dekat sekolah ataupun matrik. Saya pun tak berapa boleh ingat. Dan gambaran ganda dua yang kita belajar awal sesi ataupun bahagian saya, dan gambaran ganda tiga ni yang kita baru belajar dalam beberapa minggu yang lepas. Okey, dan saya tunjukkan bagaimana kita boleh terbitkan ataupun derive formula untuk kita kira ataupun untuk kita lakukan pertukaran pemolik ubah dalam gambaran tunggal lah. Kita bermula dengan menganggap bahawa X ni sebenarnya adalah satu image bagi suatu fungsi G yang memetakan U. Jadinya kita anggap fungsi tersebut mestilah strictly increasing ataupun strictly decreasing lah, ataupun kita menokok dengan ketatnya ataupun menyusup dengan ketatnya di sini. Untuk kedua-dua kes kita boleh dapat formula yang mungkin sedikit berlainan sebab yang untuk menyusup ni ada negatif, kemudian G di sini adalah negatif juga. Kemudian batas di sini pun dia tertukar, dia terbalik. Tapi kita boleh tulis sebagai untuk dua kes tu kita boleh rumuskan. Kita boleh tulis sebagai begini. Di sini adalah nilai mutlak bagi Jacobian. Jadinya di sini G ataupun terbitan G, derivative of G, kan? Terbitan G ini adalah dipanggil sebagai Jacobian. Jadinya untuk satu dimensi tak ada masalah sebab kita ada satu fungsi saja, fungsi G. Jadinya kita hanya bezakan G tersebut terhadap U sebagai contoh dan kita dapat Jacobian, kemudian kita cari nilai mutlaknya. Maksudnya kalau negatif, kita akan buanglah negatif tersebut supaya dapat nilai positif. Jadinya untuk satu dimensi kita ada G, kita ada G prime lah kan di sini. Tapi untuk dua dimensi sebagai contoh, kita ada di sini, let's say kita ada kita ada T, yang memetakan UV kepada XY. Di sini kita Jacobian ni lebih kurang sama untuk satu dimensi. Cuma yang berbezanya Jacobian di sini adalah satu, kita boleh kata determinant kan, atau penentu kepada matrix. Yang mana matrix ni sebenarnya adalah elemen-elemennya adalah terbitan X dan Y terhadap U dan V. Jadi ini kena betul lah kan. Gitu. Kalau kita tertukar, dia mungkin akan bagi nilai negatif. Tapi negatif kalau kita akhirnya kita nak dapatkan nilai mutlak, negatif tak ada masalah. Awak boleh cuba, awak tukar-tukar sebenarnya awak akan dapat negatif. Kalau kita tukarkan, ingat lagi, saya rasa awak tengah belajar linear algebra sekarang kan, jadi kalau kita tukarkan dia akan bagi negatif kan. Tapi tak ada masalah sebab akhirnya kita nak nilai mutlak kepada Jacobian di sini. Kemudian kena ingatlah, kita nak tukarkan daripada sebenarnya kita X dan Y yang kita berminat untuk selesaikan, kita akan kamikan dia ataupun kita akan tukarkan dia kepada U dan V kan. Jadi U dan V macam kita batah balik ke belakang lah kan, macam di sini. Jadinya kita nak, ini masalah kita, kita punya kamiran tersebut adalah pada satah XY sebagai contoh. Tapi kita nak jelmakan, kita nak transform XY kepada U dan V. Yang mana U dan V ini adalah kita punya, kita kata boleh kata domain lah kan. Dan X dan Y ini adalah image-nya. Maksudnya kita macam patah balik.
arrow tu lah. Okey, sini. Okay. Jadinya kalau kita pergi balik pada formula kita ni, okey, x dan y mestilah atas ni x, atas ni y, bawah ni adalah uv, uv. Gitulah. Kalau 3 dimensi pun lebih kurang sama kan, kita ada uvw contohnya, atau apa-apa juga karakter kita yang kita nak guna kan, s ke t ke r ke, tak ada masalah. Okey. Kemudian formula ni kemudian kita bincangkan sedikit tentang lengkung U mala dengan lengkung V mala kan. Contohnya masalah kita, okey, kita nak selesaikan suatu kita kata kita punya rantau R contohnya berada dalam XY, mungkin dia bentuknya irregular kan, bentuknya tak susah untuk kita kamikan, maka mungkinlah, tak semestinya, okay, mungkin kita boleh dapatkan lengkung U dan V ni dalam satu satah yang mana lengkung tersebut sebenarnya bukan lengkung lah kan, dia lengkung lah tapi dia lurus saja. Bila lengkung lurus kita kata garis lurus lah, okey, gitu. Okey, jadinya bila macam ni lagi mudah lah kan, mungkin kita akan dapat rantau yang jenis 1 atau jenis 2 yang mana kita mudah kamikan dia. Okey. Contohnya di sini macam mana kan. Okey, dekat sini kita mungkin ada bentuk yang seperti ini. Okey, bentuk layang-layang ni kan. Okay. Jadi di sini kita nak kamikan dia agak susah lah kalau kita kena pecah dia pada 2, sekurang-kurangnya 2. Okay. 2 rantau. Contohnya R1, R2. Tapi kalau kita tukarkan daripada X dan Y kepada U dan V, mungkin kita akan dapat bentuk yang sekata lah, macam ni. Okey. Jadi lagi mudah lah. Okey, kita ada garis menegak, okay, dengan garis yang di sini dah horizontal. Okey, horizontal dan vertical. Okey. Jadi ideanya sebenarnya bila kita lakukan penjelmaan ni adalah kita nak supaya kameran kita ni lebih mudah, bukan lebih susah. Okey, kalau lebih susah tak perlulah kita nak lakukan penjelmaan, okey, ataupun pertukaran pemulih ubah. Okey, saya akan gunakan dua perkataan ni, pertukaran pemulih ubah ataupun penjelmaan interchangeably. Okey. Okey, jadinya dekat sini ada, boleh tengok dalam buku Anton sebagai contoh. Okey, kalau kita ada delta A ataupun kalau biasanya kita gunakan delta X, delta Y adalah sama dengan untuk koordinat ataupun pemulih ubah yang baru, kita ada delta U, delta V darabkan dengan nilai mutlak kepada Jacobian. Awak boleh juga tengok dalam seingat saya dalam sekejap ya. Paul's online note ni yang saya letak dalam UKM folio. Okay, so dia ada juga tunjukkan change of variable. Kat sini saya rasa boleh tengoklah. Betul ke sini? Ataupun satu lagi, LibreText. Okey, adakah? Sekejap ya, saya tengok. Okey, dia ada tunjuk kat sini. Okey, so boleh tengoklah. Okey, banyak ada kalau awak tengok di internet atau pada buku mesti ada. Okey. Kemudian bila kita dah ada delta A sama dengan absolute value ataupun nilai mutlak kepada Jacobian, darabkan dengan delta U, delta V, yang mana delta U, delta V ni, U dan V adalah pemulih ubah yang baru menggantikan X dan Y, maka kita boleh dapatkan kameran. Okey, so contohnya di sini kita gantikan di belakang sajalah. Okey, maksudnya DAUV ni adalah delta U, delta V. Tapi secara umum kita tulis beginilah, kan?
Sebabnya kalau dalam koordinat contohnya koordinat kutub ataupun koordinat silinder kan dia akan jadi dA ni akan jadi R dr d theta kan. Okay, jadi kita tulis secara umum lah dA UV. Okay. Okay. Kemudian ni contoh. Okay, so contoh di sini mudah lah. Sebabnya rantau kita bentuknya sama macam integran. Okay, kita ada X tolak Y sama dengan pemala. Kemudian X tolak Y sama dengan pemala. X tambah Y sama dengan pemala. X tambah Y sama dengan pemala. So, yang dua ni sama macam numerator di atas ni. Kemudian yang bawah ni X tambah Y. X tambah Y adalah sama dengan bawahnya apa? Denominator. Okay, pengangka dan penyebut kan. Atasnya pengangka, bawah penyebut ni. Jadinya senang je, gantikan je. Kat sini kita pilih X tolak Y adalah V, X tambah Y adalah U. Okey, jadinya kita gantikan kat sini X tolak Y sama dengan kosong, bermaksud V sama dengan kosong. Di sini V sama dengan 1, X tambah Y adalah sini U sama dengan 1, U sama dengan 3. So kita dah dapat kita punya rantau seperti ini. Okay. Jadi kita namakan rantau yang baru kita ni adalah S. Okay. So S ni adalah pada pada satah U dan V. Okay. Kalau R pada satah X dan Y. Okay. So kita cari Jacobian dia. Jacobian formula macam tadi saya tunjukkan. So del X del U. Okay. Kita kena manipulate di sini. Okey. Oh, sini. So X sama dengan U tolak Y kat sini. Okey. Kemudian U sama dengan X tolak V. Dapat daripada persamaan yang kedua. Okey. Dapat begini, kita bezakan terhadap U dapat setengah. Bezakan terhadap V dapat setengah. Sama juga untuk Y, kita bezakan, masukkan. So, kita darab silang lah kan. Setengah kali negatif setengah, negatif 1/4, tolak setengah darab setengah, maksudnya 1/4 lagi. Okay, tolak setengah, tolak suku, dapat tolak setengah. Okay, itu simple je kan. Kemudian kita gantikan semua, X tolak Y adalah V, X tambah Y adalah U, kemudian darabkan dengan Jacobian, kemudian di sini UV, kita masukkan saja. Okey, di sini negatif setengah akan terhapuslah negatif sebab ini adalah nilai mutlak. Okey, saya keluarkan setengah. Kemudian saya pilih, saya kamikan terhadap U dulu. Kemudian barulah V dan saya dapat nilai begini. Okey. Kemudian contoh 3, bentuknya lebih dahsyat lah, kan, lebih teruk daripada yang tadi. Okey, tapi sebenarnya dua lengkung ini ditakdirkan oleh fungsi yang hampir sama dan dua garis lurus ni pun ditakdirkan oleh fungsi yang hampir sama. Jadi yang kita pilih U sama dengan Y bahagi X, iaitu kita bawa X ni ke bawah, ke belah kiri. Sama juga dengan di sini. Boleh juga kalau awak nak buat U sama dengan X bahagi Y, kan, maksudnya X bahagi Y, maka sini jadi U sama dengan 2, yang ni U sama dengan 1. Tak ada masalah, boleh je. Kan, cuma dia akan ubah sikitlah batas-batas tersebut. Okey, V sama dengan YX. So saya hanya darabkan YX dapat V. So sini V sama dengan 2, sini V sama dengan 1. Nanti saya gantikan. Okey. Lari sikit. Sekejap ya. Okey. Jadi saya dapat sebenarnya rantau saya ni daripada R tadi begini. Sebenarnya bila kita lakukan penjelmaan ataupun pertukaran pemboleh ubah, saya dapat S yang sebenarnya hanyalah 1/4 sahaja. Okey, so kita nak kamikan. Okay. Sorry, kita Jacobian dulu. Okey, so kita nak cari dia punya Jacobian. Sebenarnya kita dah tengok. Okey, kemudian dah dapat Jacobian di sini. Okey, XY adalah U. XY adalah V.
Okey, jadi di sini dapat B. Okey, gantikan, ramaikan. Okey. Sekejap ya, saya terbuka nota saya yang lama tu. Sekejap ya. Saya dah upload, saya dah buat nota yang baru tadi. Sekejap ya. Oh, yang ni kot. Yang ni. Maksudnya. Contoh 1, contoh. Saya tengok ni contoh 1, contoh 2, contoh 3. Okey, jadi ni saya harap awak dah cuba. Okey, yang apa yang saya dah bagi semalam. Okey, kemudian kita tengok contoh 4. Okey, ni saya tak upload lagi sebab saya nak kita buat dekat sini. Okey, nilaikan kita ada begini. Okey, nilaikan kameran X tolak Y pada rantau R, yang mana R ni adalah segi empat selari ataupun parallelogram yang menghubungkan titik-titik 1, 2, 3, 4, 4, 3, 6, 5. Contoh, kan? Okay, jadi kalau kita tak pasti, kita boleh lukis lah ataupun kita boleh lakarkan, kan? Okey, kita buat besar sikit. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ada titik 1, 2. Okey, di sini. 4. Di sini. 4, 3, 6, 5. 4, 3 dekat sini. Kemudian 6, 5. Okey, jadi bentuknya gini. Okey, so minta maaf sebab dia tak berapa nak lurus sangat, tapi sepatutnya akan dapat bentuk yang lurus lah. Okey, jadi kita nak tentukan, maka kalau kita nak lakukan, contohnya kita nak tanpa melakukan kameran ganda 2, tanpa melakukan pertukaran formulit ubah. Okey, kita tengok kat sini, kita ada X tolak Y, so ni adalah fungsi linear, okey, untuk 2 dimensi, X dan Y, kan, sebab X punya power pun kuasa 1, Y pun kuasa 1, kemudian tak ada sebutan lain lagi pada X dan Y, dia adalah fungsi linear. Kemudian dekat sini, kalau kita tak nak lakukan pertukaran formulit ubah, mungkin kita boleh pecah-pecahkan dia. Okey, macam mana? Mungkin kita buat okay, kita boleh buat sini okey, 1. Okey, so kita kamikan pada Y kemudian di sini mungkin kita boleh buat 2, 3. Okey, kalau kita nak buat macam itulah. Tapi kalau gunakan pertukaran formulit ubah, kita cuma kenal pasti di sini kita nampak garis yang selari. Okey, untuk sisi-sisi kepada segi empat selari ni, kan. Okey, jadinya dia kuranglah, kan. Ni dia kurang sama dengan ni sama dengan ini. Saya tulis 65. Sini adalah 4, 3, 1, 2, 3, 4. Jadinya kita kenal pasti garis yang ni, satu garis yang ni dan garis yang ni, kan. Jadi kalau dekat sini, sekejap ya, kita akan dapat X tolak Y tambah 1 sama dengan kosong, ataupun kita boleh kira sendiri. Okey, yang kat sini kita ada
Misalnya kita nak gunakan formula yang mana kan? Y tolak Y1, X tolak X1 sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Kan, gunakan formula yang macam ni pun tak apa kan? Okay, so kita ada, let's say saya ambil satu Y tolak 2, X tolak 1 sama dengan kat sini 4 tolak 4 tolak 2, X 3 tolak 1. Okay. So sini kita dapat 2 bahagi 2, so 1 kan. Okay, so kita dapat Y sama dengan X tolak 1 tambah 2, so tambah 1. Okay. Ini kita dapat yang ni. Sekejap. Y sama dengan X tambah 1, betul lah. Okay, kita dapat yang ni. Okay. Kemudian kita ada lagi kat sini Y sama dengan X tolak 1. Kalau kita kira lagi, di sini kita akan dapat Y sama dengan X tolak 1. Kemudian yang di sini kita akan dapat X tolak 3Y tambah 5 sama dengan 0. Kita cuba. Okay, kita ambil yang ni. So saya ada Y tolak 2, X tolak 1. Saya nak tengok line yang ni. So 3 tolak 2, 4 tolak 1. 1/3. Kalau saya salah tolong bagi tahu. Y tolak 2. So kat sini jadi 1/3 X tolak 1. Kita nak samakan bentuk macam dalam apa yang saya dah kira dekat sini. Saya dekat sini tapi di sini. So, ada sekejap ya. 3Y tolak 6 X tolak 1. So X tolak, saya bawakan semua ke kiri, X tolak 3Y sama dengan X tolak 3Y tambah 5 sama dengan 0. Okey, iaitu di sini. X tolak 3Y tambah 5 sama dengan 0. Yang di atas ni kita gunakan apa yang dah diberi. X tolak 3Y tambah 9 sama dengan 0. Okey. Jadi kat sini kita nampak bentuk yang lebih kurang sama. Okey, saya nak guna pen lain. Let's say saya nak guna warna orange. Okey, kat sini saya ada X tolak 3Y. Sini saya ada X tolak 3Y. Okey. Yang kat sini terpulang pada saya. Saya ambil, let's say saya nak ambil X tolak Y sama dengan -1. Kemudian di sini saya nak ambil X tolak Y sama dengan 1. Saya just manipulate persamaan ni. Okey, jadinya saya pilih U sama dengan X tolak Y, iaitu di sini dan di sini. Satu lagi V sama dengan X tolak 3Y. Okey, jadinya kalau saya tulis mula, di sini saya ada U sama dengan 1, di sini U sama dengan -1, U sama dengan 1, di sini V sama dengan -9, di sini V sama dengan -5. Okey, gitu. Walaupun awak nampak garis ni dia lebih atas daripada garis yang kedua, garis yang ni dia berada lebih atas dari kedua, garis yang kedua di sini, tapi nilainya -9, yang ni nilainya adalah -5. Jadinya bila kamera nanti kita kena letak -9 ni, okey, di bawah, pada batas bawah. Tak ada masalah sebab kita dah pertimbangkan tadi kan, masa kita derive tu, okey.
tak ada masalah. Maksudnya kalau di sini atas, walaupun nilainya dalam secara geometrinya dia berada di atas daripada garis yang di sini, okey, tapi kita masih akan gunakan nilai yang negatif 9 ni pada batas bawah, kan? Maksudnya yang kecil bawah, yang besar atas, kan? Sebab tak ada masalah, sebabnya Jacobian kita tu dah ambil dah. Maksudnya dia dah serap dah nilai negatif tu. Okey. Jadinya dekat sini kita ada rantau kita S. Okey, rantau yang baru kita menamakannya S. Okey, kat sini kita ada X, bukan XY. Kita ada U, V, yang mana U daripada negatif 1 sampai 1. V daripada negatif 9 sampai negatif 5. Okey, simple je. Ini adalah segi 4. Okey, kalau kita lukis kita akan dapat adakah? Tak ada. Okey, kalau kita lukis kita akan dapat segi 4 lah, kan? Begini. Okey, so sini U negatif 1, kemudian di sini negatif 9, negatif 5. Okay. Jadi kameran dia, kita Jacobian dulu. Okey, kat sini kita ada macam mana? Kita ada U sama dengan X tolak Y, V sama dengan X tolak 3Y. So kita cuba cari Jacobian dulu. Okey, saya kena tulis balik sebab tak ingat. V X tolak 3Y. Okey, so kat sini kalau saya tolak, saya nak tolak ke tambah. Saya nak tolak. Okey, so ni 1, ni 2. So 1 tolak 2, saya dapat U tolak V, X tolak X kosong. Kemudian negatif Y tolak tambahlah, kan, hutang Y, hutang pula, kan, dapat tambah 2Y, kan? So Y sama dengan 1/2 U tolak V. Okay, kalau saya tahu tolong bagi tahu, kan, takutlah silap, kan, lambat pula. Kemudian macam mana kita nak hapuskan Y, kan, kita nak X. So maksudnya kat sini kita buat 3 darabkan dengan 1 tolak 2. Okey, so maksudnya kat sini tolak 3Y tambah tolak 3Y tolak tambah Y. Okey, betul. So kat sini 3U tolak V sama dengan 3X tolak X, jadi 2X tolak 3Y tambah 3Y. So habislah. Okey, so kita dapat X sama dengan 1/2 3U tolak V. Tolong maklumkan kalau saya silap. Kemudian kita nak tengok Jacobian dia. Kat sini Jacobian, okey, untuk pemboleh ubah yang baru, okey, ataupun untuk transformation kita, Jacobian U dan V adalah, okey, ni notation ni saja. Okey, kita ada del XY, iaitu pemboleh ubah yang lama, del UV, dan kita ada penentu ataupun determinant, del X, del U, del X, del V, del Y, del U, del Y, del V. Okey, so kat sini del X, del U, tengok kat sini, X, U dapat 3/2. X, V dapat negatif 1/2. Y, U dapat setengah. Y, V negatif 1/2 ataupun negatif setengah. Sama dengan 3/2 negatif setengah tolak, tolak 1/2 negatif setengah, negatif 3/4 tambah 1/4, negatif 2/4 negatif setengah. Betul tak? Betul.
Okey, kita dah ada Jacobian, kita dah ada rantau kita iaitu rantau segi 4. Okey, so senanglah. Jadi kat sini kameran kita yang asal ni di sini. Okey, kita jadikan dia saya pilih kameran terhadap U dulu baru betul lah. Okey, U dulu baru V. Maka untuk V negatif 9, negatif 5. Untuk U negatif 1, 1. Kemudian saya punya integralnya adalah integran adalah X tolak Y. So X tolak Y adalah U. So saya dapat U di sini. Okey, kemudian darabkan dengan nilai mutlak kepada Jacobian, negatif setengah, maksudnya setengah lah. Okey, jadinya kameran dia so ini V negatif 9, negatif 5, U sama dengan negatif 1, 1 setengah U 3 dV. Okey, setengah U kuasa 2 per 2 1 negatif 1 per 4 U kuasa 2 jadinya 1 tolak 1 per 4 U kuasa 2 per 2. So kat sini jadi 1 kuasa 2 tolak kan? Itu kan dapat kosong kan? Okey, dapat kosong ni. Okey. Saya pun tak tahu jawapan dia. Begitulah kan. Okey, saya rasa contoh ni saya ambil dia just nak kita tunjukkan dia bentuk ni kat sini kan. Okey. Tolong check kalau salah. Ataupun kita boleh tak perlu. Okey, beginilah untuk contoh 4. Okey, contoh 5. Contoh 5 dia berlainan sikit. Okey, so saya nak bagi awak semua tempoh dalam tak apa kot, tak sempat kot. Okey, tak apa, kita bincang je kat sini. Okey, dekat sini kita ada kameran pada rantau R yang mana R ni adalah trapezoid. Trapezoid yang dibatasi oleh garis lurus. X tolak Y sama dengan 2, X tolak Y sama dengan 4. So kat sini ada nampak X tolak Y tu kan. So mungkin kita boleh gantikan dengan X tolak Y tu dengan U sebagai contoh. Tapi yang berbeza sikit adalah kita ada X sama 0, Y sama 0. Okey. So kat sini pun X tolak Y, integran dia, so boleh gantikan dengan U sebagai contoh. Okey. Kemudian ni, macam mana kita nak buat kan? Jadi kalau kita lukis kita punya rantau. Okey, ni bagi saya dia sedikit menarik lah. Okey. Jadi kita ada X tolak Y sama dengan 2, maksudnya Y sama dengan X tolak 2 kan. Okay. X tolak Y sama dengan 2, maka Y sama dengan X yang kedua. Kemudian X tolak Y sama dengan 4, maksudnya Y sama dengan X tolak 4. Okey, sorry, saya kena kecilkan lagi kot. Sorry. Y sama dengan X tolak 4. Tak apalah. Okey, ataupun saya buat macam ni. Okey, ni 4, ni 4, ni 2. Okey. Kemudian trapezoid ni begini. X tolak Y sama dengan 2, X tolak Y sama dengan 4, X sama dengan kosong.
Okey, X sama kosong adalah garis ni. Okey, Y sama kosong. Jadinya kita punya rantau kita macam ni. Sini. Sini. Okey. Jadinya macam mana kita nak tukar kan? X tolak Y sama dengan negatif 4. Sini X tolak Y. Oh, sorry. Y sama dengan negatif 2. Jadi kita nak tukar. Yang ni boleh kan? Tapi yang ni satu gini, satu gini. Okey, so antara cara bila kita lakukan pertukaran formulir ubah ni sebenarnya banyak cara lah kan. Kita boleh ambil apa-apa fungsi yang sesuai asalkan kita buat dia secara konsisten lah kan. Okey, jadinya kat sini saya bagi contoh, kita ambil X tolak Y sama dengan U. Okey, so pertukaran pemboleh ubah U adalah X tolak Y, V sama dengan X tambah Y. Jadinya di sini kita tengok dulu untuk U, batas dia, okey, di sini U, di sini U. Maka batas dia adalah, kita boleh tulis negatif 4, negatif 2. Okey, tak ada masalah. Cuma bagaimana pula untuk V? Kan? Untuk V macam mana? Kemudian kat sini, kita kata untuk batas bagi V, kita lihat kes demi kes. Bila X sama dengan kosong, okay, iaitu ni. Okay. Bila X sama dengan kosong, sekarang ni kita nak cari batas V kan. Okay. So bila X sama dengan kosong, okay, maka kita ada U kat sini sama dengan negatif Y, kemudian V sama dengan Y, okay, sebab X sama dengan kosong kan. Jadi Y adalah negatif U. Okay. Kemudian bila dah dapat dah batas untuk V. Okey, batas kita tengok dulu batas mana yang lebih kecil, dia akan di batas bawah. Kemudian satu lagi kes kita iaitu untuk yang di sini. Bila Y sama dengan kosong. Okey, so bila Y sama dengan kosong, maka dalam penggantian ni kita nak cari V kan, so kita gantikan dalam U dulu. Maka U sama dengan X tolak kosong sama dengan X. Kemudian V sama dengan X tambah Y kan. So X tambah kosong sama dengan X dan X adalah U. Okey, maka kita gabungkan, maka V berada antara U dan negatif U. Okey, kita mungkin boleh gunakan fungsi-fungsi yang lain untuk V, tapi ini antara yang paling senang lah. Okey, jadinya kita dah dapat kita punya S, okey, iaitu rantau yang dijelmakan, iaitu UV, yang mana U berada antara negatif 4, negatif 2, V adalah dari negatif U ke U. Maksudnya kita punya rantau sekarang ni bukan lagi rantau segi 4, kan, dia rantau yang sedikit berbeza lah. Kalau kita cuba lukis, kita dapat ya, so sorry, negatif 2, negatif 4, supposedly kita ada kat sini negatif 4, ini adalah negatif 2, kita assume sini adalah U, V, dan V adalah macam mana kalau besar sangat, saya tak lukis kan, tapi just nak tunjukkan dia. Okay, U, say ini V, kemudian kalau graf V sama dengan U, itu bisa macam ni. Okay, V sama dengan negatif U adalah terbalik. Kemudian sekejap ya, aku apa?
Okey. Kemudian kita ada U antara negatif 4 sampai negatif 2. Let's say sini negatif 2, negatif 4. Okey. So beginilah, okey, kita punya bantok S kita. Okey. So begitu. Oh sorry. 4 dan 2 bukan negatif 4, negatif 2. Alamak. Silap pula, betul dekat sini X tolak, saya semak balik. X tolak 4. Sorry, X tolak Y 2. Lah, kenapa saya letak negatif? Sorry, ini bukan negatif, sepatutnya positif. Okey. Positif. Okey. Ini pun positif kan? Jadinya saya ada 2 ke 4 lah, bukan 4 ke 2. Okey. Kita tukar sikit kat sini dan kat sini. Okey. Tak ada orang bagi tahu saya kan? Okey. So kat sini pun terbalik kan? Okay, kita bukan nak yang kat sini. Okay, kita nak 2 ke 4. Okay, sini 2. Sini 4. Okay. Begini. So kita boleh, ni adalah rantau jenis apa? Jenis 1 kan? Jenis 1. Jadinya kita boleh dapatkan kameranya. Ini. So let's say begini, maka kita kena buat U kemudian daripada 2 ke 4, V daripada sini adalah negatif U kepada U. Kemudian soalan kita tadi 4 bahagian. So 4 bahagi X tolak Y, kita ambil U, maksudnya U kuasa 2. Kemudian Jacobian kita, Jacobian kita kalau kita kira, kita akan dapat setengah. Nanti kita boleh cuba sendiri, kita akan dapat setengah. Okay. So di sini dV du. Okay, so senang je nak kami kan. Nanti awak selesaikanlah, awak kira sendiri. Okay. Kemudian ada lagi contoh 6. Okay, begini. Okay, so sini ada X tolak Y. Okay, kemudian di sini ada X kuasa 2 tolak Y kuasa 2, dia tak jelas sangat kan. Tapi kita tahu X kuasa 2 tolak Y kuasa 2 adalah X tolak Y darab X tambah Y. Kan? Jadi ini sepadan dengan kita punya batas kita. Okay, X tambah Y. Kemudian begini. Jadinya nanti awak tolong tengok sebab kita tak ada masa nak tengok. Okay. So U adalah X tolak Y, saya ambil. V adalah X tambah Y. Maka kalau kita darabkan UV, kan, kita dapat X tolak 2, X kuasa 2, Y kuasa 2, which is di sini kan. Maka di sini adalah U darab dengan V. Yang di sini adalah U. Okey, nanti awak tolong tengok, saya dah buatkan sampai sini. Kalau awak kira, awak akan dapat 2 bahagi 3I. Okey, contoh 7 pun sama juga. Okey, awak tengok. Okey, cuba sampai awak dapat di sini. Okey, kemudian last but not least, kita ada kameran pertukaran pemulik ubah dalam kameran ganda 3. Sama juga tadi ataupun sebelum ni kita ada X, Y, Z. Sekarang kita ada U, V, W. Okey, U, V, W. Jadi kat sini kita punya Jacobian kita adalah penentu ataupun determinan kepada matriks 3x3 kan, ataupun 3x3 matriks lah. Okey. So jadinya kat saya takkan ajarlah macam mana nak cari penentu kan untuk matriks 3x3. Okey, awak pun tengah belajar sekarang ni linear algebra kan. Okey, jadi awak boleh cuba boleh cuba sendiri. Okey.
Kemudian pertukaran pembalik ubah dekat sini menyebabkan kita punya kamera ni, okey, sepatutnya sini triple integral. Saya tertinggal satu, nanti saya tambah lagi. Okey, kat sini sama je, f tak berubah. Kemudian ni adalah Jacobian ataupun nilai mutlak kepada Jacobian. Kemudian di sini dA untuk koordinat UVW. Maksudnya kalau UVW tu mungkin akan jadi dA dVW. Kan? Sorry, du dVW. Okey. Bergantung kepada bagaimana kita taksirkan UVW. Okey, jadi kat sini kita ada contohnya. Okey, kita ada ellipsoid. Okey, ellipsoid ni adalah ellipse. Kan, bila dia 3 dimensi dia jadi oid kat belakang. So ellipsoid kan. Okey. Jadi kat sini persamaan ellipsoid ni kena ambil perhatian lah. Okey, kat sini kita ada persamaan begini. Cuma dia macam dia macam persamaan sfera. Kalau sfera, okey, kita ada paling mudah beginilah. Kuasa 2, Z kuasa 2, sama dengan let's say A kuasa 2. Ataupun kita kena R kuasa 2. Okey, kalau ni sfera. Kalau ellipsoid ataupun ellipse pada 3 dimensi, dia sikit berbeza. Okey, iaitu beginilah. C kuasa 2 sama dengan 1. Okay, so boleh imagine let's say kalau A sama dengan B sama dengan C sama dengan satu nombor, let's say saya bagi R, maka kita akan dapat persamaan sfera. Okay, tapi ellipsoid berlainan. Okay, kalau awak Google je ellipsoid, okay, awak akan dapat beginilah. Okay, boleh tengok dekat begini. Okey, jadi ABC ni adalah dipanggil major axis kan. Okey, kalau A itu maksudnya A itu adalah separuh daripada panjang ni. Bukan panjang daripada one end to another end kan, tapi dia adalah separuh daripada panjang paksi utama. Okey, B pun sama, C pun sama. Okey, jadi ini A pada arah X, okey, tengok kat sini. B pada arah Y, C pada arah Z. Okey, jadinya kita nak lakukan, jadi kita ada ellipsoid. Okey, kalau kita nak lukis contohnya, macam mana? Itulah kan. Okey, so mungkin ni adalah A, B, C, ni negatif B, negatif A di belakang, kemudian bawah ni adalah negatif C, ni Z, ni adalah X, ni adalah Y. Jadi kita nak kamikan dia. Okey, jadi bentuk dia agak bentuk beginilah. Okay, macam kita nak manipulate dia. Okey, jadinya kita boleh gunakan pertukaran pembalik ubah. Simple je. Okey, pertukaran pembalik ubah simple je. Kita ambil U sama dengan X bagi A. Okey, V sama dengan Y bagi B. W sama dengan Z bagi C. Okey, jadinya kita dapat di sini. Jadi U kuasa 2, V kuasa 2, W kuasa 2 sama dengan 1. Jadinya pertukaran pembalik ubah menjadikan kita punya domain kita untuk kameran tu atau pepejah kita daripada elips kepada sfera. Kan? Jadi mudahlah, lagi mudahlah sebab kita tahu isi padu sfera dengan pusatnya asalan jejarinya 1 adalah apa? Isi padu 4/3 pi r kuasa 3. Kan? Kita dah tahu dah. Okey, tapi jangan lupa kita kena darabkan dengan Jacobian dalam kita punya pengiraan. Okey, jadi kita dah dapat di sini. Okey. Kemudian X ni kita boleh darabkanlah, X sama dengan AU kan, Y sama dengan BV, Z sama dengan CW, begitu kan. Jadinya kita nak cari Jacobian, kita bezakan. Del X, del U adalah A kat sini.
Kemudian del X, del V, del S, del W tak ada. Kosong. Kemudian untuk Y, Y hanya ada V saja. U dengan W tak ada. Jadi kosong, kosong, V. Untuk Z, sama juga. Kita ada, ada sebutan W saja. U dengan V tak ada. Jadinya kosong, kosong, C. Jadinya kalau macam ni, matrik triple limit 3, determinant, kan penentu, kita boleh ambil mana-mana kan. Ataupun kalau kita kata matrix, kalau kita belajar linear algebra, matrix diagonal, maksudnya elemen selain diagonal tak ada ataupun kosong, maka determinantnya adalah hasil darab diagonal ni, iaitu A darab B darab C. Boleh ingat baliklah linear algebra. Okey. Kemudian isi padu V adalah gini. Okey. Jadinya bila kita nak cari isi padu dalam kamiran ganda 3, integran adalah 1. Okey, so 1 darabkan dengan Jacobian. Jacobian ataupun nilai mutlak kepada Jacobian. Jadinya kat sini dia macam ni lah. Kita nak cari V kan. Jadi kamiran ganda 3, let's say pada G adalah 1 kali dV X, Y, Z. X, Y, Z ni just nak tunjukkan ni dalam koordinat X, Y, Z. Ataupun sebenarnya apa-apa koordinat pun adalah ini. Kemudian saya buat yang kita dah transform. Saya buat G prime. G prime ni ataupun saya nak buat apa-apa, R pun tak apa, tak ada masalah. Kemudian saya ada 1 tadi. Okey, di sini 1 kekal. Kemudian saya ada Jacobian. A, B, C. Kemudian sini saya ada V, U, V, W. Sekarang kita tak decide lagi nak guna koordinat apa. Koordinat silinder ke, koordinat sfera ke. Kita tak decide lagi. A, B, C adalah positif, kita keluarkan. Sini saya letak R dan D, V, U, V, W. Atau saya nak tulis 1 pun tak ada masalah. Okey, ini adalah kamiran terhadap R ni adalah sfera. Okey. Jejari 1, pusatnya adalah 0, 0, 0. Dengan kata lain, ini adalah isi padu sfera. Isi padu sfera adalah 4/3 pi R, dalam kes ni R adalah 1. Okey, jadi kita dapat ABC 4/3 pi 3. So, kita dapatlah ini. Okey, jadinya senang kan kita gunakan pertukaran pemboleh ubah. Okey, ada contoh 9. Okey, kalau awak tengok, okey, kat sini ada masa sikit lagi. Okey, kita daripada koordinat ini bukan kita nak bukan kamiran, kita just nak tunjukkan Jacobian. Okey. Kesannya kepada kamiran, katalah kita ada koordinat Cartesian x, y, z, kita nak tukarkan kepada koordinat silinder. Okey, jadi kita gunakan x sama dengan r cos theta, y sama dengan r sin theta, z. Jadi Jacobian adalah kita akan bezakan lah, kan? Jadinya kat sini x, y, z, koordinat yang baru adalah r theta z. Jadi kita bezakan del x del r kat sini adalah cos theta. Sebab cos theta tak bergantung dengan r. Jadi dia kekal sebagai pemalang. Kemudian del x del theta r negatif sin theta, iaitu sini. Del x del z tak ada z, so kosong. Sini. Kemudian del y del r, sini del y del r adalah sin theta. Sebab sin theta ada pemalang. Dan del y del theta, r ada pemalang, jadi r cos theta. Del y del z tak ada. Kemudian del z del r, tak ada r kat sini, maka kosong. Del z del theta, tak ada theta, so kosong. Del z, bezakan terhadap diri sendiri dapat 1. So kat sini kita nak cari apa? Kita nak cari penentu, kan? Kita nak cari penentu, kita dapat R. Okey, ni saya tak tunjukkan, tapi awak boleh cuba sendiri cara nak cari penentu. Jadi kat sini kalau kita ada dV iaitu dx, dy, dz, maka kalau kita tukarkan dia kepada koordinat silinder, kita darabkan kan dr, dθ, dz darabkan dengan Jacobian. Jacobian dia adalah R. Itu sebab dalam koordinat silinder kita dapat
R dz dr d theta, ataupun kita tukar-tukar pun tak apa kan, R dr d theta dz. Maksudnya R yang dalam form ni yang kita tengok tu sebenarnya itu adalah Jacobian ataupun nilai mutlak kepada Jacobian. Okey, saya tunjuk kat sini. Awak boleh cuba juga untuk koordinat sfera. Okey, ke ada dalam ni. Ni kan. Koordinat sfera cuba tunjukkan. Dapat tak? Seperti ni. Okey, cuba. Dan contoh 11 saya ada bagi soalan juga. Okey, ni sebenarnya dalam teks dalam internet saya ambil LibreText ataupun Pulse Online Notes. So, okey, cuba. Okey, tolong saya bagi beberapa langkah utama lah. Jadi awak kena calculate dan make sure dapat di sini. Sama juga contoh 12. Okey. Sampailah di sini, saya calculate, saya dapat 9 tambah ln 8. Tapi saya tak pasti sebab jawapan yang dia beri adalah 2 tambah ln 8. Jadi minta awak tolong semak lah. Kalau awak boleh buat semua ni, saya rasa dalam kuis, dalam exam saya nanti tak ada masalah yang boleh buat. Okey, dalam exam pun tak ada lah. Susah sangat pada pendapat saya lah. Okey, kemudian kita ada 3 minit lagi. Saya just nak tunjuk sikit je. Sebabnya tujuan asal saya nak tunjukkan cara nak gunakan Python kan. Python nanti dah tunjuk sikit. Okey, satu lagi adalah SageMath. So, saya nak buka SageMath. Okey, ni tak wajib pun, saya just nak tunjuk je. Okey, ini siapa yang dah berjaya install boleh buka. Bagi contoh kat sini, saya ada dekat saya punya desktop sekejap ya. Okey, saya boleh buka yang mana-mana, tapi saya ambil SageMath Notebook kat sini. Bila saya klik, dia akan buka through browser kita. Okey, sepatutnya lah boleh buka ikut browser terus. Sikit. Kadang-kadang dia bagi link, dia tak keluar, awak kena copy URL ni, awak kena letak dalam awak punya dekat sini. Okey. So kat sini terpulang pada awak, ni namanya Jupyter Notebook. Kalau awak belajar Python nanti in future, awak boleh gunakan Spider. Macam yang sebelum ni saya tunjukkan, Spider, ataupun awak boleh gunakan Jupyter macam ni. Okey, terpulang mana-mana. Sekarang ni saya nak gunakan Jupyter. Okey, tapi bukan dengan Python, tapi dengan SageMath. Okey, tapi tak ada masalah sebenarnya. SageMath ni adalah extension kepada Python. Jadi saya nak tunjuk contoh. Kalau dah sampai sini, awak boleh buat file yang baru, awak pergi new, kemudian awak pilih-pilih engine mana yang awak nak guna. Python ke SageMath. Kalau awak ada dua-dua lah, kalau awak tak ada SageMath, akan keluar Python je lah. Okay, so let's say kalau gitu. Okay, ni adalah Python yang saya dah tunjukkan sebelum ni lah. Okay, sekarang ni apa saya nak buat? Saya nak tunjukkan, so saya nak pergi pada file yang saya dah buat. Wah, lagi seminit, so saya nak pinjam dalam 2-3 minit je daripada awak semua. Mana sini saya ada slide kuliah. Okey, bahan tambahan. Okey, di sini. Okey, ini contoh satu. Okey, saya just tunjukkan how powerful SageMath is. Okey, dan satu lagi. Okey, jadinya kat sini apa yang kita tengok ni adalah Jupyter. Kalau kita gunakan Spider, kalau kita gunakan Jupyter dengan Python pun dia akan macam ni lah rupanya, sebab ni adalah nama dia punya editor dia lah. Okey, jadinya kelebihan dia kat sini, kalau awak buka file yang baru, dia akan macam ni lah, tapi saya dah type kan. Jadinya untuk ruang-ruang ni awak boleh buat banyak benda. Contohnya begini, saya boleh type. Okey, saya boleh type, mari kita kamerkan, gitu kan, saya type ni. Mari kita cuba kamerkan contoh. Ini. Tapi di sini saya kena ambil markdown. Kemudian saya masukkan persamaan integrate x, y kuasa 2 dx. Kemudian saya tekan run. Nanti dia keluar persamaan, yang ni teks saya. Okey, yang ni adalah latex lah sebenarnya. Kalau awak pergi higher level, awak akan ada exposure dengan benda ni. Kemudian sama juga. Jadi okey, yang tadi adalah markdown. Saya boleh klik dan dia akan resume pada bentuk asalnya. Kemudian saya run ataupun shift enter pun tak ada masalah. Kemudian kat sini saya nak kamerkan. Saya nak kamerkan xy kuasa 2 terhadap x. Jadi saya takrifkan pemeluk ubah variable xy. Ini wajib Kemudian saya takrifkan fungsi saya f sebagai xy kuasa 2.
Okay, darab kena guna star. Kuasa adalah head dekat sini. Okay, dah pukul 4 1 minit. Siapa yang ada urusan boleh leave. Okay, sebab nanti kita ada video ni kan, kau boleh tengok juga. Okay, kemudian saya ada F kat sini. Kemudian saya nak kamikan F ni. Jadi saya buat integral F, iaitu fungsi saya, kemudian koma X. Kan? Kemudian saya tekan run ataupun saya shift enter. Nanti dia akan kira. Tunggu sekejap, dah ambil masa dalam beberapa saat. Okay. Dia tak keluar. Okay, dia akan keluar, iaitu setengah X kuasa 2, Y kuasa 2. Okay. Kemudian saya type lagi, contohnya saya nak ambil benda yang sama, tapi saya nak kamikan definite integral. Maksudnya saya nak bagi batas daripada 0 hingga 1. Kan? So saya type ini markdown. Okay. Jadi yang di sini tadi code. Awak boleh pilih code untuk awak run, markdown untuk awak menaip. Okay. Jadi di sini saya nak tulis saja. Okay. Jadi saya dia keluar macam ni lah. Okay, kemudian saya nak kamikan 0 ke 1. Okay, saya letak fx tapi saya letak batas dia 0, 1. So, saya kamikan, saya dapat setengah y kuasa 2. Kan, y tak dihapuskan sebab y di sini kan, kecuali kalau kita buat kamikan ganda 2, y pun akan terhapus. Okay, kemudian kita tengok contoh 11 dekat sini. Contoh 11 saya dah terpadam tadi. Okay. Jadinya awak boleh gunakan ni sebenarnya dalam awak punya quiz ataupun exam. Tapi saya nak tengok sebenarnya. Awak boleh gunakan untuk check lah. Untuk check saja. Tapi saya nak tengok pengiraan awak tu. Okay. Dalam exam, kalau awak bagi saya terus jawapan, saya tak bagi markah. Okay. Jadi kat sini, saya nak kamikan di sini. Okay. UVW 01, 02, 01. Ni adalah integran saya darabkan dengan 6. Okay. 6 ni ialah nombor positif. Tak ada tiang ni pun tak apa kan. Jadinya saya buat dalam saya punya di sini, saya takrifkan pemboleh ubah saya UVW, yang mana saya ada satu lagi fungsi saya F. F tak perlu takrifkan sebab F nilainya bergantung kepada UVW yang dah ditakrifkan di atas. Kemudian jadi saya ada kat sini U tambah V tambah W darab 6. So saya buat U tambah V tambah W darab 6. Kemudian saya nak kamikan. Nak kamikan kita guna macam yang atas tadi. Tapi kita ada kamiran ganda 3. Kan? So, jadinya kamiran yang di sini, yang di luar, integral dia adalah integran dia di dalam semua ni. Kemudian kamiran yang kedua ni, integrannya yang nombor 1 ni. Integran yang pertama ni, kamiran yang pertama ni, integral dia yang di sini. Maka kita ada integral dalam integral dalam integral. Kan? Ini saya buat begini. Integral. F di sini U01. Maksudnya kami akan terhadap U dulu daripada 0 ke 1. Kami terhadap V dari 0 ke 2. Kami akan terhadap W dari 0 ke 1. Okey, kemudian saya tekan run. Saya dapat 24. Okey, so ni jawapannya 24. Jadinya awak boleh gunakan ni dalam quiz, dalam exam ataupun dalam kehidupan awak lah awak nak gunakan. Semua dalam exam dan quiz. Kalau quiz tak ada masalah sangat sebab mungkin saya tak tanya dalam kerja, tapi kalau exam saya tanya dalam kerja. Kan kalau awak terus bagi jawapan 24 saya cancel. Okey. Tak ada markah. Kemudian awak boleh guna juga untuk plotting. Okey, kat sini saya plot ada kod dia. Okey, kat sini X kuasa 2, Y kuasa 2, Z kuasa 2 tolak 4 sama dengan 0 iaitu sfera. Kenapa sama dengan 0? Sebab saya buat counter pada nilai function 0 kan, maksudnya 0 ni ibadat ada 0 di belakang. Okey, so ni adalah sfera. So saya run. Okey, ambil masa sikit dapat untuk sfera. So kat sini awak boleh write, sepatutnya awak boleh copy paste image ni. Okey, kemudian sama juga cuma saya letak 0 di sini. Jadi di sini tak ada counter lah, sini ada counter, sini tak ada counter. Okay, awak boleh explore sendiri. Kemudian saya tambah color jadi red. Okay. So, saya dapat benda yang sama. Okay, saya boleh zoom in, zoom out. Kemudian ada ellipse. Ni adalah persamaan ellipse. So, jadinya sini dia punya A sama dengan 1. Kita tengok tadi kan, Y sama dengan 1. A sama dengan 1, B sama dengan 1.
C sama dengan 4. Okey, jadinya saya plot. Okey. Saya dapat bentuk elips. Okey. Okey. Saya tak ingat macam mana nak save dia. Okey, awak kena explore sendiri. Kemudian saya nak plot apa-apalah. Kat sini saya boleh tambah condition. X lebih besar daripada kosong, Y lebih besar daripada kosong. So saya dapat dia tak keluar pula. Dapat bentuk beginilah. Macam-macam fungsi yang susah kita boleh plot di sini. Kan dia tak macam Python. Python kita kena define, kita kena takrifkan X daripada -1 sampai 1 dengan titik-titik yang berselang 0.1 sebagai contoh. Kan dia akan plot discretized point. Tapi untuk SageMath di sini dia boleh plot fungsi terus. Kita tak perlu beri nilai pun. Kan kita perlulah nyatakan domain dia daripada 0. Contohnya untuk Z daripada 10, -10 sampai 10, tapi kita tak perlu discretizekan point dia. Kan kita tak perlu buat -10, -9, -8, kan tak perlu. Kita masukkan function, kita boleh terus buat. Contohnya di sini ni untuk kamera punya batas lah, kan. So ada command-command dia yang saya dah buat. Kemudian di sini pun kita boleh macam dalam exam ke apa, selalunya saya gunakan SageMath lah untuk saya di sini untuk saya plot. Di sini saya berbeza sikit sebab saya letakkan pada header. Ada pemegang dia, holder dia. Untuk plot yang pertama, X kuasa X per 2, iaitu warna merah ni, color red. Kemudian daripada 0 sampai 6, saya nyatakan dia sebagai P1. Kemudian P2 adalah plot untuk square root X, iaitu di sini, color green, 0 sampai 6, saya simpan dia sebagai P2. Yang ketiga, saya nak shade, saya nak warnakan region antara P1 dengan P2, jadi saya namakan dia sebagai P3. Saya buat region underscore plot. Ini memang command dia, kita kena tahulah. Jadinya saya nak Y lebih besar daripada X per 2, iaitu lebih besar daripada merah ni, jadi ke atas kan. Kemudian Y lebih kecil daripada square root X, maksudnya ke bawah, di bawah graf di sini. Maksudnya intersection dia adalah yang ni lah. Kemudian X daripada 2, 4, Y sama dengan 0 hingga 4. Saya rasa ni tak perlu spesifik sangat. Number of points 100. Kemudian saya show P1 tambah P2, P3. Nanti dia akan keluar begini. Okay. Banyak lagi sebenarnya yang awak boleh gunakan. Awak boleh tengok juga dekat dia punya manual dekat sini. Kan? Awak boleh tengok macam-macam. Apa yang saya nak cakap di sini adalah di masa depan mungkin awak akan jumpa periksian macam Maple, macam Mathematica dan sebagainya, yang mana dia periksian-periksian ni bukanlah percuma kan, kena bayar kan, tapi kita ada alternatif yang percuma ni, iaitu SageMath. Okey, jadinya Python percuma, Jupyter percuma, Spider percuma, SageMath percuma kan, kita boleh gunakan. Okey, jadinya kita kena berterima kasihlah kepada ramai orang yang menjayakan ataupun yang mengadakan periksian-periksian yang percuma ni untuk kita belajar. Okey, jadinya banyak lagi awak boleh buat ataupun operasi apa yang dipanggil sebagai kalau di sini apa yang dipanggil sebagai symbolic calculation. Okey, yang mana kita boleh lakukan dengan SageMath. Maksudnya kalau awak kira, awak akan dapat jawapan log something kan. Maksudnya dia bukan bagi awak nilai perpuluhan. Nanti kalau awak belajar kaedah berangka dan sebagainya, nanti awak akan buat operasi berangka yang akan bagi awak nilai perpuluhan, tapi di sini tak semestinya. Dan dia akan bagi awak nilai tepat lah. Kan, kalau awak nak kamikan sin X, dia akan bagi awak jawapan cos X. Dia akan bagi awak jawapan function, which is periksian lain tak boleh nak buat. Okay, so nanti saya akan muat naik kod ni. Okay, ada contoh satu pun ada. Di sini untuk polar coordinate. Okay, sama juga. Ni awak boleh cuba. Nanti saya akan muat naik bersama dengan video kuliah kita ni. Okay, dan saya harap awak boleh cubalah. Okay, tapi ni tak wajib kan. Kalau tak faham pun tak apalah. Okay, jadinya untuk minggu depan okay, kelas kita dah habis. Okay, kelas kita dah habis. Minggu depan hari Selasa, hanya siapa yang nak tanya soalan berkaitan dengan kuis 1 hari tu, okay, perlu datang. Main tak datang pun tak apa, terpulang lah pada awak, saya tak paksa pun. Tapi kalau nak datang, orang yang memerlukan bantuan je lah untuk kuis 1. Kan, saya akan tunjukkan sedikit cara-cara lah untuk menjawabnya. Okay.
Itu saja daripada saya minta maaf atas kekurangan saya sepanjang kuliah ni. Minggu depan tutor dia masih lagi berjalan. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Okay. Tolong isi borang kehadiran ya. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor.